Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bertemu lagi sekali kita dalam slot tuition online Perlis Mengaji untuk slot yang ke-10 bagi pendidikan Islam SPM. Okey, sebelum tu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kru-kru insan-insan yang gigih berusaha untuk menjayakan tuition online Perlis Mengaji ni. Dah masuk fasa yang ke-5, okey, dan mungkin kita akan diteruskan lagi untuk subjek lain, dan mungkin ini adalah yang slot terakhir lah untuk pendidikan Islam bersama dengan Ustazah, kerana anak-anak semua akan kembali ke sekolah, anak-anak SPM akan kembali semula ke sekolah insya-Allah nanti. Jadi hari ini kita akan tengok tajuk berkenaan dengan hadis tingkatan 5. Okey, hadis kalau anak-anak ingat dia dalam kertas berapa? Kertas 1 ke kertas 2? Untuk SPM. Kertas 2. Okey, hadis dalam kertas 2, dan untuk pendidikan Islam SPM hanya ada 4 hadis yang kita perlu belajar. Jadi 4 ni 2 di tingkatan 4 dan 2 di tingkatan 5. Jadi kita kena kuasai keempat-empat tajuk ini supaya kita tidak hilang markah di tempat yang tak sepatutnya. Okey. Kita tengok untuk hadis tingkatan 5 ada 2 hari ni kita akan pergi. Sekejap. Oh, di sini. Okey. Hadis yang pertama adalah kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Okey, kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. So kita tengok matan hadis dia. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Okey, daripada Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW memegang bahuku seraya berkata, jadikanlah diri kamu di atas dunia ini sebagai seorang perantau atau seorang pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu menjelangnya waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah tunggu menjelangnya waktu petang. Gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat, untuk persediaan ketika kamu sakit, dan semasa kamu hidup untuk persediaan matimu.
riwayat Bukhari. Ini adalah matan hadisnya. Okey. So kita akan tengok satu persatu balik semula. Okey. Maksud hadis ni untuk lebih faham dan ingat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Okey, daripada Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah memegang bahuku seraya berkata, faqala kun fid dunya ka'annaka, jadikanlah diri kamu di dunia, di atas dunia ini, gharibun aw abirus sabil, sebagai seorang perantau atau seorang pengembara. Okey, wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta, apabila kamu berada pada waktu petang, fala tantazirus sabah, jangan kamu tunggu menjelangnya waktu pagi. Wa idza asbahta, apabila kamu berada pada waktu pagi, fala tantaziril masa, janganlah kamu tunggu menjelangnya waktu petang. Wa khuz min sihhatika, gunakanlah peluang untuk beramal semasa kamu sihat, limaradika, untuk persediaan ketika kamu sakit. Wa min hayatika, dan semasa kamu hidup, limautika, untuk persediaan matimu. Okey. So itu adalah maksud by word. Kenapa anak-anak kena tahu? Sebab nanti akan ada soalan, tanya maksud perkataan. Okey. So kalau kita boleh ingat beberapa potong-potong yang penting ni, insya-Allah dapat membantu. Okey, sekarang kita akan tengok apakah yang kita akan belajar, apa yang kita kena faham dalam hadis ini. Okey, so tajuknya kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Okey, so tengok apa pertama yang kita kena tahu bila kita belajar tentang tilawah ataupun hadis. Sudah tentulah apa nasihat dalam hadis ataupun kita panggil intisari hadis. Yang pertama, okey, hidup di dunia ini bagaikan seorang pengembara yang sedang kumpul bekalan. Anak-anak tahu tak pengembara ni apa sebenarnya? Okey. Terima kasih anak-anak murid Ustazah yang dah masuk ni. Tahu tak apa maksud pengembara? Pengembara ni orang yang travel, kan? Bila kita nak pergi berjalan ke satu tempat, maksudnya kita sedang mengembara. Okey, bila kita nak pergi mengembara, kita kena kumpul bekalan. Okey, kemudian nasihat yang kedua adalah supaya kita tidak menangguhkan kerja. Okey, tak tangguhkan kerja kita. Dan nasihat yang ketiga adalah kita perlulah beramal bila? Semasa sihat dan juga semasa kita masih hidup. Okey. Itu adalah nasihat dalam hadis. Yang poin penting yang kita kena ingat, tiga ni. Kemudian kita tengok pula, kalau kita abaikan pesanan Rasulullah dalam hadis ni, apa akan jadi pada kita? Yang pertama, hidup kita akan jadi tidak bermanfaat. Kemudian, kalau kita abaikan nasihat ni, kita mungkin tidak berjaya. Kita tak akan berjaya dalam hidup kerana kita tak berjaya untuk kumpul juga bekalan hari akhirat kita. Sebab kita ni hidup di dunia ni ibarat kita sedang menanam pokok, kan. Hasilnya nak kutip di mana? Di akhirat. Jadi kalau kita tak berjaya nak menanam pokok di dunia ni, macam mana kita nak berjaya di akhirat? Okey. Dan yang ketiga adalah kehidupan kita ni hanya untuk seronok saja. Apa yang kita dapat hanyalah seronok semata-mata yang tidak akan memberi manfaat kepada diri kita. Okey. Kemudian kita tengok pula apa lagi yang kita perlu tahu dalam tajuk ini. Tajuk hadis ni adalah tentang berkenaan dengan pengurusan masa. Okey. Macam mana cara nak urus masa? Okey, kita fokus di sini kepada murid lah. Situasi anda sebagai anak murid. Jadi benda ni boleh bawa dalam hidup sampai bila-bila pun sebenarnya. Yang pertama, jangan tangguhkan kerja. Okey, bila kita ada macam dalam PKP ni, ramai dapat homework, kan. Jadi anak murid siapa yang tak tangguh kerja, terus siapkan homework. Bila nak buka sekolah ni, dia tak terbeban lah, kan. Tapi siapa yang tangguh, tunggu lagi, lambat lagi, tak buat lagi, tak sekolah lagi. Tiba-tiba nak sekolah, berlambat-lambat kerja nak kena buat. Okey. Kemudian menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. Okey. Kemudian yang ketiga, bahagi masa untuk beribadah juga. Bukannya kerja kita, hidup kita ni untuk kerja saja. Ataupun
Hidup kita ni untuk makan, minum, berseronok sahaja. Kita ada tanggungjawab yang kita kena tunaikan. Jadi kita bahagi masa elok-elok. Okey, kemudian meluangkan masa juga untuk ulang kaji pelajaran. Seperti mana yang anak-anak tengah buat sekarang ni. Okey, kita tengah mengulang kaji pelajaran. Dan buat jadual belajar. Okey, supaya hidup kita lebih organize, lebih tersusun. Dan kalau kita dah biasa buat jadual, nanti sampai ke mana-mana peringkat dalam hidup kita pun kita akan terbiasa susun hidup kita dalam jadual. Okey. Jadi, teknik urus masa. Kita tengok yang pertama, rancang. Mestilah kena rancang kan. Nak buat apa-apa semua kena rancang. Kalau main buat je, kemungkinan kita tidak mendapat hasil yang terbaik. Kemudian kita urus kehidupan kita dengan bijak. Kemudian tetapkan wawasan hidup. Ni teknik yang nak boleh tulis dalam jawapan kalau soalan tanya dalam peperiksaan. Okey. Dan kalau kita dah urus masa dengan baik ni, apa dia kebaikan yang kita akan dapat? Apa faedah dia? Apa kelebihan, hikmah dia? Yang pertama, sudah tentulah jiwa kita akan menjadi tenang. Kemudian, orang yang menyusun hidup dia dengan baik, membahagikan masa dengan baik, sudah pastilah dimuliakan oleh Allah. Kemudian, masa kita terisi dengan perkara yang berfaedah dan hasil kerja kita menjadi berkualiti, serta apa yang kita dah rancang tadi tu dapat siap ikut jadual. Jadi kalau kita rancang tapi kita tak buat, tak jadi. Kalau kita main buat je, tak rancang, mungkin hasilnya tak baik. Jadi kita kena susun elok-elok lah. Okay, rancang apa yang patut kita buat, apa persediaan yang kita kena ada, apa dia cabaran, kita kena tahu dah semua tu. Jadi kita dah buat, kita lalui. Kalau kita ada kesilapan, kita akan betulkan. Kalau kita perlukan bantuan, kita minta tolong orang. Dan akhirnya kita akan dapat siapkan kerja kita yang berkualiti mengikut perancangan. Okey. Kemudian seterusnya, kalau tangguh kerja pula, akibat menangguhkan kerja. Apa dia? Anak-anak pun tahu ni sebenarnya. Okey. Yang pertama, dibenci oleh Allah. Yang kedua, hasil kerja tidak berkualiti. Yang ketiga, negara mundur. Yang keempat, disisih masyarakat. Dan yang kelima, hidup tidak tenteram. Jadi kalau kita sendiri boleh tahu, kalau kita buat sesuatu tergesa-gesa ataupun kita dah tangguhkan kerja kita boleh buat, mungkin kita hebat, kita boleh siapkan, tapi mungkin hasil kerja kita tu tidak berkualiti ataupun menyebabkan sikap kita tu menyebabkan tidak disukai oleh orang ramai. Okey? Faham tak? Ilmi, Apek, Arif, dia ada kat sini kan? Boleh faham tak? Okey, kemudian takwa. Kita juga kena tahu tentang takwa dalam tajuk hadis ini. Apa maksud takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan taat. Okey, ni adalah maksud takwa. Kita buat perintah Allah, tinggalkan larangannya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Okey, apa dia amalan yang membawa kepada bekalan hari akhirat kita, hasil daripada takwa yang kita ada dalam diri. Okey, kita buat amal ibadah. Kita cari ilmu yang bermanfaat. Kita buat sedekah jariah dan juga doa anak yang soleh. Semua perkara-perkara ni adalah perkara besar yang ada perincian-perincian dia yang anak sendiri tahu, yang mana dia kalau kita buat, Allah akan kira sebagai bekalan di hari akhirat. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan diri kita daripada masuk ke dalam neraka dan dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Jadi dalam tajuk ini anak-anak kena nampak ini apa jalan kan. So kehidupan kita ni ibarat macam jalan ataupun satu perjalanan lah. Satu kehidupan adalah satu perjalanan yang mana dia tak lama. Dia sebenarnya singkat saja dan bersifat sementara. Kita takkan hidup selama-lamanya di atas muka bumi Allah ni. Okey? Maka kehidupan kita di atas muka bumi ni ibaratlah seorang pengembara. Yang mana kita tinggal di dunia ni sekejap saja, kita kena cari bekalan, kita tak boleh lalai dan leka sebab akhirnya kita semua akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita tak tahu adalah nasib kita sama ada di kanan ataupun di kiri. Nauzubillah min zalik. Kalau kita terjerumus ke dalam neraka, kerana kita semua hamba Allah yang perlu berusaha cari bekalan kerana kita nak masuk ke dalam syurga Allah dengan redha Allah.
Okey, so ini adalah serba sedikit berkenaan dengan tajuk kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Okey. Pengajaran ayat. Macam mana setiap hadis ataupun ayat tilawah dia ada pengajaran ayat. So pengajaran ayat ni adalah apa yang kita belajar daripada topik ini, yang which is tadi kan. Tapi nak tulis dia tu macam mana? Ya tak, macam mana nak tulis pengajaran ayat? Dia tak boleh tulis manusia perlukan bekalan untuk menghadapi hari akhirat. Tak boleh tulis macam tu. Walaupun betul, tapi salah kalau ditulis dalam jawapan, kerana format nak tulis pengajaran ayat adalah kita mulakan dengan kita hendaklah, kemudian kita tulis isi yang kita nak masukkan itu. Okey, untuk dalam tajuk ini kita hendaklah menguruskan masa dengan bijak. Kemudian kita kena bagi huraian dia. Kesan dia apa? Supaya hasil kerja berkualiti. Nampak Itu adalah cara kita menulis pengajaran ayat. Harap anak-anak murid ustazah dapat faham benda ni. Sebab selalunya anak murid akan hilang markah kerana tersilap di sini. Jadi kita nak kena tanam dalam kepala kita. Nak buat pengajaran ayat, dan soalan pengajaran ayat selalunya dia terangkan. So terangkan kena ada huraian. Jadi contoh yang kedua, kita hendaklah melakukan amalan soleh secara istiqamah. Okey, maksudnya dalam hadis ni kita belajar yang kita kena buat amalan yang soleh secara berterusan, istiqamah, supaya hidup diredai Allah. Susah ke senang? Senang sahaja sebenarnya. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak pengajaran hadis dalam hadis yang pertama ini. Okey, so kita tengok soalan sedikit sebanyak soalan yang boleh ditanya berkenaan dengan hadis nombor 1 ni, iaitu kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Jadi kalau nak buka soalan-soalan pasir, soalan-soalan lepas, boleh tengok dia mesti akan ada soalan potongan hadis. Cuma tak adalah semua soalan. Jadi kalau kita hilang, kita tak tahu, kita akan hilang markah, sayanglah kan. So, kalau tengok sini, iza amsayta fala tantazirus sabah. Ingat tak tadi? Ataupun soalan nombor 2, wa iza asbahta fala tantaziril masa. Dan nombor 3, wa khuz min sihhatika limaradika. Jadi kalau kita baca hadis, kita tengok by word ataupun by perkataan, dekat mana nasihat-nasihat dia tu, insya-Allah kita akan tahu. So kita tengok kalau nak jawab soalan macam mana. Kita refresh sikit. Yang pertama kita gariskan 3. Lepas tu kita tulis nombor soalan, ikut nombor soalan. Lepas tu tulis kepala soalan. Okey, maksud potongan hadis. Okey, kalau dalam periksa tak tulis balik pun tak apa. Ni susah tulislah sebab nak bagi nampak kan. So nombor 1, idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah menunggu menjelangnya pagi. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Dia tukar je dua tu. Okey. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah tunggu menjelangnya waktu petang. Okey, so kita tahu asbahta subuh pagi. Okey, amsaita petang. Kemudian wa khuz min sihhatika limaradika. Gunakanlah peluang untuk beramal ketika sihat sebagai persediaan ketika kamu sakit. Okey? Itu adalah jawapan untuk maksud perkataan. Macam ni cara tulis dia. Okey, kalau anak tak salin balik pun tak apa, tapi tulis buat dash, tulis jawapan. Okey? Kemudian tengok soalan ni. Soalan-soalan yang boleh ditanya dalam tajuk ini. Soalan 1. Jelaskan 2 persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan kehidupan seorang perantau. Okey, soalan tanya persamaan. Kemudian soalan kedua, senaraikan 2 amalan yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk menghadapi hari akhirat. Okey. Soalan ketiga, nyatakan 3 teknik pengurusan masa secara efektif. Soalan 4, terangkan 2 cara anda menguruskan masa untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Soalan kelima, terangkan 2 akibat menangguhkan sesuatu urusan. Soalan keenam, nyatakan 2 cara untuk memperolehi ketakwaan kepada Allah. Dan soalan 7, terangkan 2 pengajaran yang boleh dipelajari berdasarkan hadis. Okey? So ni antara soalan-soalan yang boleh ditanya. Jadi sekali tengok, anak nak tahu tak jawapan? Cuba perhatikan. Okey, soalan kita tengok jawapan dia.
dua persamaan antara kehidupan manusia di dunia dan kehidupan perantau. Okey. Kehidupan manusia bersifat sementara, singkat atau tidak kekal, dan perantau juga hanya berada sementara di satu tempat. Dia nak persamaan kan. So kita kena bagi persamaan lah. Anak-anak juga boleh buat dalam bentuk kotak juga kan. Kemudian kehidupan manusia mencari bekalan untuk akhirat dan perantau juga mencari bekalan untuk perjalanannya. Dia ada persamaan antara kehidupan manusia di dunia dan kehidupan seorang perantau. Dan persamaan yang seterusnya adalah kehidupan manusia ada permulaan dan perakhiran, begitu juga perantau ada permulaan dan pengakhiran. Okey. Kemudian soalan yang kedua, kalau kita boleh tengok, dua akibat. Tadi kat soalan tadi dia terangkan dua akibat menangguhkan sesuatu urusan. Bila terangkan, kita terus letak kat tepi tu I tambah H. Okey, isi tambah huraian supaya kita ingat yang soalan ini kita kena tulis huraian. So yang pertama, apa dia akibat menangguhkan urusan? Hidup dalam keadaan resah. Itu isi kerana kerja sentiasa bertambah. Itu adalah huraian. So anak-anak akan dapat full mark kat situ. Okey. Kemudian hasil kerja tidak berkualiti kerana terpaksa membuat kerja dalam jangka masa singkat. Okey, ni contoh jawapan yang mana kita akan dapat full mark sebab kita bagi isi kemudian kita bagi huraian. Okey. Seterusnya, negara akan semakin mundur kerana mempunyai sumber manusia yang bersifat pemalas. Okey. So kalau kita bagi negara akan semakin mundur, betul tak? Betul. Tapi kita akan dapat 1 markah. Tapi kalau kita letak huraian, kita akan dapat 2 markah. So kalau kita jawab macam ni, kita akan dapat 4/4. Okey. So, sebelum tu kita patah balik tadi soalan ini. Ada di antara soalan ini yang kalau yang Ustazah hijaukan tu, anak-anak perasan tak kenapa? Ni untuk siapa yang konsisten mengikuti slot Ustazah. Okey, siapa yang belum pernah tengok mungkin boleh tengok balik di slot yang kedua. Okey, sebab video-video ni PDP yang Ustazah ajak ni ataupun cikgu-cikgu lain ajak ada disimpan di YouTube ataupun di Facebook. Okey. So boleh tengok balik. Soalan yang Ustazah hijaukan ni sebenarnya adalah soalan yang kita boleh jawab kalau kita hafal lagu yang Ustazah pernah kongsi dulu. Okey, maksudnya anak-anak kadang-kadang jadi blank kan. Jadi Ustazah ada bagi satu tips dulu, satu lagu untuk anak-anak hafal bersungguh-sungguh. Kemudian bila jawab soalan, kita akan tengok mana kalau ada perkataan ini, dia akan kita boleh guna isi dalam lagu tu untuk jadikan jawapan dan insya-Allah dia akan betul. Okey, so kalau hijau dia tengok senaraikan 2 amalan. Okey, 2 cara untuk menguruskan masa, 2 cara untuk memperolehi ketakwaan kepada Allah. Jadi kita tengok balik hari ni kita refresh balik lagu tersebut Cara amalan, usaha langkahmu, tingkatkan iman, diri sendiri amal, selalu solat, sunat kau ikhlaskan, tuntutlah ilmu, amal qiyamul lail. Elakkan diri, lakukan larangan, tingkatkan iman, dekati Tuhanmu dengan yang baik, berkawanlah kamu, hadirlah kamu ke majlis ilmu, baiki orang lain, buat larangan Allah, sila beri nasihat, sila buat laporan, ajak ke majlis ilmu atau pergi ke masjid, ajak baca Al-Quran, kau kan disayang Tuhan, kekalkan perpaduan
dan jaga keamanan. Salam senyum dan tegur, sedekahlah kamu tolong menolong. Baiki orang lain, buat larangan Allah. Sila beri nasihat, sila buat laporan. Ajak ke majlis ilmu atau pergi ke masjid. Ajak baca Al-Quran, kau kan disayang Tuhan. Kekalkan perpaduan dan jaga keamanan. Salam senyum dan tegur, sedekahlah kamu. Elakkan diri, lakukan larangan. Tingkatkan iman, dekati Tuhanmu dengan yang baik. Berkawanlah kamu, hadirlah kamu ke majlis ilmu. Okey, nampak tak? So lagu tu kalau ada yang anak-anak ustazah yang dah hafal, bagus. Jadi kalau yang belum hafal, boleh hafal. Sebab contoh tengok nombor 2, senaraikan 2 amalan yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk menghadapi hari akhirat. So kita ingat kalau ada cara, soalan tu ada cara, amalan, usaha, langkah, kita ingat lagu. Okey? So kalau soalan nombor 2 ni, lagu jawapannya berada di lirik mana? Lirik perangkap mana? Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4 kalau kita hafal kan. So kalau ni untuk meningkatkan iman lah, maksudnya untuk menghadapi hari akhirat. So selalu solat sunat, tuntutlah ilmu, amalkan qiyamul lail. Seorang nak tulis narai jawapan tu, insya-Allah akan dapat markah. Okey, sebab kita kena ingat kertas 2 ni kita mudah dapat markah, tapi kita juga senang untuk hilang markah kalau kita tersilap tulis jawapan. Okey, contoh kalau soalan tanya benda positif, kita kena bagi yang positif. Kalau soalan tanya benda yang negatif, kita bagi yang positif, jadi salah. Kita kena bagi yang negatif. So kita kena tengok soalan tu nak apa sebenarnya. Soalan kertas 2, dia suka untuk uji kefahaman kita. Jawapan dia senang je sebenarnya, tapi kita nak faham soalan tu macam mana. Jadi dengan menghafal menghafal lagu ni sedikit sebanyak dapat membantulah anak-anak, terutamanya yang mana yang struggle nak lulus, insya-Allah akan dapat lulus pendidikan Islam SPM 2020. Okey. So kita pergi kepada recap hadis yang pertama ni. Recap ni sedikit saja poin untuk kita tengok balik kehidupan di dunia ibarat seorang perantau ni. Yang pertama, kita kena ingat hidup ni sebagai seorang perantau kena cari bekalan. Tak boleh tangguh pekerjaan dan kita kena beramal semasa sihat dan semasa hidup. Kemudian kita juga kena tahu tentang cara urus masa, terutamanya bagi seorang pelajar atau murid. Okay, buat jadual, bahagi masa untuk belajar, buat ibadah, bersenam dan tidak melepak-lepak. Okey. Kemudian takwa maksudnya buat perintah Allah, jauhi larangan dia, ikhlas buat ibadah. Kemudian kalau kita tangguh kerja, Allah tak suka, Allah benci, kerja kita jadi tak berkualiti, jiwa kita jadi tak tenang. Dan pengajaran ayat tadilah, kita hendaklah membanyakkan amal ibadah supaya hidup diredai Allah. Kita hendaklah tidak menangguhkan kerja agar jiwa menjadi tenang. Dan macam-macam lagi pengajaran ayat yang kita boleh tulis, cuma formatnya mesti kena betul. So ni sedikit recap untuk tajuk kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Okay, sekarang kita akan pergi kepada hadis yang kedua, iaitu hadis orang beriman kekasih Allah. Okey. So kita tengok an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Okey, daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Aku ni Allah lah. Okay? Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku akan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan yang wajib. Aku lebih mengasihinya. Dan apabila aku mengasihinya, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya, dan jika dia memohon perlindunganku, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Okey, so ini adalah hadis kursi kerana Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis ni Allah yang bercakap kepada kita lah. Okey, so kita tengok daripada an Abi Hurairah qala, daripada Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man ada li waliyan, sesiapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku isytiharkan perang ke atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in ahabba ilai, yang lebih aku sukai, mimma aftaradtu alaih, selain daripada amalan yang aku fardukan. Maksudnya amalan fardu yang Allah turunkan kepada kita ni lebih tak ada lebih yang Allah cintai melainkan yang kita buat yang tu. Okey, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku akan bin nawafil, akan sentiasa melakukan amalan sunat, hatta uhibbahu, okey, aku lebih mengasihinya, ahbabtuhu, apabila aku mengasihinya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, okey, pendengarannya, wa basarahu allazi yubsiru bih, penglihatannya, wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang digunakan untuk memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk berjalan, semuanya di dalam kawalan Allah, semuanya di dalam aturan dan penyusunan Allah. Wa in sa'alni, jika dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku akan memperkenankannya. Wala in ista'adhani, dan jika dia memohon perlindunganku, la'u'idhannahu, aku akan melindunginya. Jadi ni hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ni tadi tajuk dia apa? Orang beriman kasih Allah kan. Jadi maksudnya orang yang melakukan amalan fardu ditambah dengan amalan sunat, Allah sangat mencintai seseorang itu. Okey, dan bila Allah cinta, Allah akan jaga kita punya mata, Allah akan jaga kita punya telinga, daripada tangan kita dan kaki kita daripada buat segala dosa dan maksiat. Dan jika kita minta pada Allah, maka Allah akan memperkenankannya, dan jika kita minta perlindungan daripada Allah, Allah akan lindung kita. Jadi siapalah kita tanpa perlindungan dan kawalan daripada Allah kan, sebab kita adalah hamba. Jadi intisari hadis ini, hadis yang kedua, kata 5 ni, yang pertama, Allah mengharamkan pemusuhan antara orang yang beriman dengan orang yang bertakwa. Yang kedua, kita mesti mentaati segala perintah Allah dan membiasakan diri dengan amalan sunat untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Okey, kemudian yang ketiga, apabila seseorang dikasihi Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya untuk melakukan kebaikan dan memperkenankan doanya. Jadi Ustazah dah ulang 2-3 kali tadi benda yang sama yang kita kena faham berkenaan dengan hadis nombor 2 ni. Okey. So perkataan yang Kak Ustazah tulis sini, perkataan wali, ancaman, nawafil dan orang soleh adalah kata kunci yang berkait rapat dengan intisari hadis ini. So pertama kita akan tengok berkenaan dengan wali. Siapa wali? Pernah dengar kan orang sebut wali Allah apa semua kan? Okey.
Dari segi bahasa, wali bermaksud bantuan atau perlindungan Allah. Dari segi istilah, wali adalah manusia biasa yang beriman, bertakwa dan beristiqamah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Okey, contoh-contoh wali Allah, anak-anak boleh search sendiri, antaranya Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah. Okey, kemudian antara ciri-ciri wali, berilmu, pengetahuan tinggi, beramal dengan ilmu, ada akhlak yang terpuji. Okey, beriman dan bertakwa, istiqamah dalam beribadah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang buat baik dan mencegah orang buat kemungkaran. Itu berkenaan dengan wali. Dan mari kita tengok apa perbezaan antara rasul dengan wali. Mungkin boleh ditanya dalam soalan. Rasul lelaki sahaja, wali boleh lelaki, boleh perempuan. Rasul maksum, wali tidak maksum sebab dia manusia biasa. Okey. Rasul adalah utusan Allah, wali dia adalah kurniaan Allah. Rasul ada mukjizat, wali tiada mukjizat. Okey, jadi wali ni boleh jadi manusia biasa yang orang lain tak tahu pun sebenarnya dia adalah wali Allah. Okey, dia seorang je. Dia pun mungkin tak tahu, okey? Kerana Allah memberi tu kurniaan Allah kepada dia. Kemudian dalam hadis ni kita kena tengok tentang ancaman Allah. Okey, ancaman Allah terhadap orang yang mengingkari risalah Rasul dan memerangi orang yang memusuhi para walinya. Jadi waktu kita kena berkawan dengan orang yang soleh, berkawan dengan orang yang baik-baik, kerana kita tak boleh melawan mereka. Okey? Kerana Allah akan melawan kita kalau kita memerangi para wali Allah. Okey, kenapa Allah memberi ancaman ini? Supaya kita patuh dengan risalah para rasul, supaya kita menjauhkan diri daripada penyelewengan akidah, supaya sentiasa kita ni melakukan perintah Allah. Sebab kadang-kadang kita ni orang suruh baik-baik tak buat, kita kena ancam. So Allah juga menggunakan metod untuk ancaman kepada kita. Supaya kita juga sentiasa menjauhi larangan Allah dan menjamin akidah agar sentiasa benar dan tidak sesat. Itu berkenaan dengan ancaman. Kemudian ciri-ciri orang soleh, banyak ciri-ciri orang soleh, semua sifat-sifat baik yang ada atas muka bumi ni adalah ciri-ciri orang soleh. Tapi ada 3 ciri utama yang kita kena tahu, iaitu berilmu, beramal dan berakhlak. Kerana apa? Sebab orang yang ada ilmu, dia akan kenal Allah dengan lebih mendalam dan dia akan tahu tanggungjawab dia kepada Allah dan tanggungjawab kepada manusia. Kemudian bila dia tahu ada ilmu, dia tahu dan dia cuba memperbaiki hubungan antara Allah dengan Allah dan juga dia dengan makhluk, manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian orang yang soleh bila ada ilmu, dia tidak terhenti di situ, dia akan beramal. Kemudian dia akan istiqamah dengan amalan dia tu. Okey. Kemudian dan bila dua ini, ilmu dan amal ini berjalan seiringan, maka dia akan melahirkan, membuahkan akhlak yang mulia. Okey, akhlak mahmudah, sifat yang baik yang mana dia akan disenangi oleh Allah dan disenangi oleh diri sendiri dan juga manusia lain. Okey, itu adalah ciri-ciri orang soleh. Kemudian kita tengok apa dia amalan nawafil ni. Duk sebut amal nawafil ni apa? Nawafil ni sunat. So, kalau soalan tanya, apakah contoh, jelaskan 2 contoh amalan nawafil. So, puasa sunat, menjaga silaturahim, membaca Al-Quran, berselawat, berdoa, bersedekah, berzikir, solat sunat dan perkara-perkara sunat yang lain. Tapi tak patut salah pada soalan-soalan mudah sebegini anak-anak. Okey. Pengajaran ayat. Samalah konsep dia, nak buat ayat ni kena ada kita hendaklah, kemudian kena ada agar supaya, kan. So dalam tajuk ini, orang beriman kekasih Allah ini, kita hendaklah mentaati segala perintah Allah dengan bersungguh-sungguh agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kita hendaklah melaksanakan amalan wajib dan sunat supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ni contoh. So kalau kita tengok pada soalan, kadang-kadang dia akan bagi clue pada soalan tu. So kita guna saja, kita hendaklah, kita ambil pada clue yang diberi tu. Okey, contoh kita tengok hadis ini menceritakan tentang amalan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan iman kepada Allah. So kita ambil balik ayat tu dan kita masukkan huraian. Okey. So kita tengok soalan ulang kaji. Apakah yang dimaksudkan dengan an-nawafil? Baru sebut tadi, amalan-amalan sunat. Jelaskan 3 ciri orang beriman untuk menjadi kekasih Allah berdasarkan hadis. Tadi saya sebutkan berilmu, beramal, berakhlak.
berakhlak mulia. Okey. Kemudian jelaskan 2 contoh ibadah sunat yang menghubungkan sesama manusia. Ibadah sunat mana yang boleh menyatukan hubungan sesama manusia? Memberikan senyuman, ziarah menziarahi, okey, tolong menolong, berbudi bahasa. Dalam lagu pun ada benda ni. Okey, di bahagian perpaduan tu. Kemudian, bila kita buat amalan sunat, apa kelebihan yang kita akan dapat? Disayangi oleh Allah dan Rasul. Allah akan memberkati kehidupan kita. Allah akan pelihara anggota kita daripada maksiat. Dan Allah akan memakbulkan doa kita, insya-Allah. Okey. Sekarang ni kita tengok kuis pula. Berikut adalah ciri-ciri orang yang diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali A. mengamalkan sifat-sifat positif yang terpuji, B. mengaplikasikan sifat mazmumah dalam kehidupan seharian, C. memiliki ilmu pengetahuan yang luas, D. melakukan amal dalam kehidupan dengan ikhlas dan istiqamah. Apa dia jawapan dia? Jawapan dia adalah B. Mengaplikasikan sifat mazmumah lah. Kecuali kan mazmumah tu benda akhlak buruk, perkara yang tidak elok. Okey. Soalan 2. Pengajaran bagi hadis kedua yang lengkap ialah, okey, mana dia pengajaran hadis yang lengkap? A. Kita hendaklah melaksanakan ibadah nawafil. B. Melaksanakan ibadah nawafil agar menjadi kekasih Allah. C. Kita hendaklah melaksanakan ibadah nawafil agar menjadi kekasih Allah. D. Kita hendaklah melaksanakan ibadah nawafil. Yang mana yang penyataan pengajaran yang paling lengkap? Tentulah C. Sebab kita hendaklah melaksanakan ibadah nawafil tu isi agar supaya tu lepasnya adalah huraian. So C jawapan dia. Ketiga, berikut adalah contoh ibadah nawafil kecuali A. solat sunat, B. membaca Al-Quran, C. berzikir, D. puasa Ramadan. Okey. Mana dia bukan ibadah nawafil? Sudah tentulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni wajib. Okey, fardu. Okey, seterusnya. Maksud wali Allah ialah manusia apa? Yang beriman, bertakwa dan beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya zahir dan batin. Manusia C, manusia biasa. Okey. Kemudian seterusnya berikut adalah cara-cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali A. mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya dalam semua perkara melebihi kepentingan diri sendiri, B. melaksanakan amalan fardu, C. melakukan amalan asi, D. sentiasa melazimi ibadah sunat. Okey, yang mana agak bukan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah? Jawapannya adalah C. Asi ni apa? Asi ni adalah orang yang melanggar hukuman Allah. Okey? Melakukan amalan yang melanggar hukuman Allah lah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai ulang kaji ataupun belajar 2 tajuk hadis dalam pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu kehidupan di dunia ibarat seorang perantau dan orang beriman kekasih Allah. Jadi pesanan ustazah untuk anak-anak semua yang nak ambil SPM, yang dah habis SPM pun, mana-manalah di mana sahaja kita berada, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM, dalam dunia dan juga akhirat. Maksudnya kita tak boleh berhenti berusaha. Walau di mana saja kita berada, kita kena sentiasa berusaha, memupuk disiplin diri, meningkatkan amal ibadah dan pastikan dia istiqamah. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit yang kita buat secara bersungguh-sungguh ni Allah terima sebagai ganjaran pahala di hari akhirat nantilah, di hari tiada pertolongan melainkan amalan kita sendiri nak tolong kita. Dan terima kasih kepada anak-anak murid semua yang setia untuk bersama dalam slot ini belajar. Terima kasih jadi anak murid yang baik dan rajin belajar. Dan terima kasih kepada semualah yang menyokong ahli keluarga, sahabat handai, anak-anak murid, bekal-bekal anak murid dan sebagainya. Semoga kita semua dapat bertemu di syurga Allah suatu hari nanti. Yang mana kelemahan dan kekurangan ustazah tu ustazah minta maaf. Mana yang kebaikan yang sedikit itu mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak lakukan dan amalkan.
Mudah-mudahan semuanya cemerlang dalam SPM, dapat A+ Pendidikan Islam SPM 2020. Sekian sahaja daripada Ustazah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.